TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Macam biasa, Irfan akan menemani anda selama 1 jam. Dan untuk hari ini, Irfan merupakan ketua kelas Mahir untuk hari ini. Semalam Mira kan, tapi hari ini Irfan take over kelas kita pada hari ini. Baiklah. Untuk hari ini, kita akan belajar satu subjek untuk mengenali alam semula jadi. Apakah ia? Untuk hari ini, kita akan belajar subjek kemahiran geografi. Dan adik-adik mesti tanya kan, siapa yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan video profil beliau. Bersama saya Irfan dalam rancangan Mahir di Didik TV. Sekarang bersama saya Cikgu Syahidah. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Mahir. Selamat datang. Bersama saya Cikgu Nur Syahidah binti Rashid daripada SMK Perempuan Seri Aman. SMK Perempuan Seri Aman. Cikgu, boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu kepada penonton kita yang berada di rumah? Okey, nama saya adalah Nur Syahidah binti Rashid dan saya telah mengajar di SMK Perempuan Seri Aman selama 6 tahun. 6 tahun. Yeah. Banyak sekali pengalaman Cikgu dan itulah sedikit sebanyak ilmu yang akan dicurahkan kepada kita pada hari ini. InsyaAllah. Sebelum kita teruskan Cikgu, apa kata kita teruskan dengan demonstrasi sedikitlah tentang pemakaian SOP terhadap diri kita. Cikgu, kita masih belum menang kan menghadapi dan memerangi COVID-19, jadi kita kena sentiasa patuh kepada SOP. Yang pertama sekali, kalau kita dekat tempat awam ataupun di tempat yang sesak, kita kena sentiasa memakai pelitup muka. Betul tak Cikgu? Betul. Dan kita kena jaga penjarakan sosial sebanyak 1 meter. Okey Cikgu. Baiklah, Cikgu dipersilakan untuk ke sini untuk mendemonstrasikan sedikitlah SOP. Saya pakai sanitizer dulu. Okey, teruskan Cikgu. Silakan. Barulah kita rasa selamat, betul tak bila kita dah pakai. Kan? Okey Cikgu. Dan Cikgu silakan kita letak pelitup muka kita dalam sampul lah. Saya letak dulu. Sebab kita nak sentiasa patuhi SOP kan. Dan untuk kita menjaga kita punya pelitup muka ni, kita ada simpan di tempat yang sepatutnya lah. Barulah kita lepas ni boleh pakai kembali. Betul tak Cikgu? Betul. Okey. Bila Cikgu dah simpan, silakan Cikgu. Kejap ya. Boleh. Simpan dulu. Barulah kita boleh teruskan dengan pelajaran kita untuk hari ini. Okey. So, Cikgu simpan dulu. Simpan dulu Cikgu. Baik. Okey. Cikgu pun dah selesai dengan pematuhan SOP. Sekarang Cikgu terangkan apa yang kita nak belajar hari ini. Okey Irfan, sebelum Cikgu sentuh tajuk apa yang kita nak belajar pada hari ini, boleh tak kita tengok dulu gambar yang akan dipaparkan? Jom kita saksikan. Okey Cikgu, tadi kita nampak ada gambar slide menunjukkan tanda arah. Apa tu Cikgu sebenarnya? Ya, okey. Biasanya kita akan jumpa papan tanda ni di tepi-tepi jalan raya. Betul. Okey. Irfan rasa apa fungsi papan tanda tersebut? Senang je Cikgu. Papan tanda ni adalah untuk kita memudahkan perjalanan kita. Kalau kita nak pergi satu tempat tu, kita tengok je papan tanda tu dan kita tahulah destinasi kita yang seterusnya. Okey. So, itu adalah tajuk yang berkait dengan
tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Irfan rasa, Irfan boleh agak tak apa tajuk yang akan kita belajar pada hari ini? Untuk hari ini, Irfan rasa kita akan belajar topik mengenai arah dan juga kedudukan. Betul ke, cikgu? Okey, betul. Pandai Irfan. So, hari ini kita akan belajar mengenai tajuk arah dan kedudukan bagi geografi tingkatan 1. Silakan, cikgu. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu untuk tajuk arah kita akan belajar mengenai 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama, Okey, yang pertama adalah arah mata angin. Arah mata angin. Yang kedua? Yang kedua adalah cara menentukan arah mata angin tadi menggunakan matahari dan menggunakan kompas. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengukur bearing sudutan. Bearing sudutan. Itu adalah 3 perkara yang kita akan belajar pada hari ini. Betul ke, cikgu? Untuk tajuk arah. Untuk tajuk arah. Dan kedudukan pula? Kita akan belajar juga untuk tajuk kedudukan. Untuk tajuk kedudukan, Irfan, kita akan sentuh 2 subtopik iaitu menentukan kedudukan menggunakan kedudukan relatif dan menentukan kedudukan menggunakan kedudukan latitude dan longitude. Okey, cikgu, kita pun dah tahu apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Jom kita teruskan. Okey. So, bila sebut arah, perkara pertama yang kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan arah. Okey, untuk pengetahuan Irfan, okey, arah ni membawa maksud hala tuju sesuatu tempat dari satu tempat yang lain. Cikgu, contohnya kalau saya cakap saya nak pergi sekolah dari rumah saya, adakah itu arah, cikgu? Okey, dari rumah ke mana? Ke sekolah. Ke sekolah. Okey, itulah yang contoh yang menunjukkan maksud arah. Hala tuju satu tempat ke satu tempat yang lain. Macam contoh Irfan cakap tadi, hala tuju rumah ke sekolah. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan tajuk arah. Okey, baiklah. Okey, untuk arah kita akan belajar mengenai arah mata angin. Okey, untuk pengetahuan semua, kita ada 8 arah mata angin, iaitu 4 arah mata angin utama dan 4 lagi arah mata angin perantaraan. Okey. Untuk yang pertama, kita akan belajar arah mata angin yang utama. Apakah ia, cikgu? Okey. Bila cikgu nak mengajar mengenai 4 arah mata angin utama tu, cikgu selalu je teringat lagu Warisan, nyanyian Sudirman. Oh, macam mana tu, cikgu? Boleh cikgu demo sikit tak nyanyi macam mana? Pernah dengar tak? Irfan pernah dengar tak? Pernah, cikgu, lagu Warisan ni. Okey, boleh tak kalau cikgu nyanyi sikit? Nanti Irfan sambung. Kena sambung pula dah. Kena menyanyi. Barulah fan. Okey, so cikgu akan nyanyi dulu sikit. Nanti Irfan akan sambung. Saya cubalah walaupun suara tak sedap. Saya cuba, cikgu, demi kita cikgu. Cuba. Suara cikgu pun tak sedap sangat. Okey. 1, 2, 3. Betapa di bumi ini ku melangkah ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Okey, sedap suara Irfan. Tadi kata tak sedap. Tak sedap lah, cikgu. Biasa je. Oh, sedaplah tu. Nampaknya Allahyarham Sudirman pun dah mengajar kita tentang arah mata angin dalam lagunya. Ya. Okey, so daripada lirik lagu tu, kita dah tahu ada 4 arah mata angin utama, iaitu utara, selatan, timur dan barat. Okey. So, sekarang Irfan tahu tak macam mana kita nak susun arah mata angin itu mengikut urutan yang sebenar? Macam mana, cikgu? Jom cikgu ajar saya. So, kita pergi ke sini. Okey, kita jarakkan sikit. Macam biasa, jarak 1 meter kena jaga. Okey? Ya. Okey, pertama sekali kita kena sediakan satu kertas kosong dan lukiskan simbol tambah. Macam mana simbol tambah bentuk dia? Macam ni dan ini. Okey. So, murid-murid cikgu kat rumah dapat macam mana nak lukis simbol tambah? Boleh kan? Senang je. Lukis je simbol tambah dekat kertas tu. Pastikan simbol tersebut dilukis besar. Besar. Baru senang kita nak tengok. Okey. Ya. Kemudian, cikgu ada satu formula macam mana kita nak ingat arah mata angin utama ini. Macam mana, cikgu? Okey. Yang pertama, ulam. Ulam. Timun.
timun, sambal, belacan. Saya lapar lah cikgu bila dengar ni kan. Macam mana Tadi tak ni? sempat makan lagi ke? Belum makan lagi cikgu. Okey, tak apa. Lepas habis ni kita makan. Boleh. Okey. Okey. Bila saya dengar ulam timur sama belacan, macam bunyi dia untuk utara, timur, selatan dan barat. Ya, betul. Betul ke cikgu? Betul. Jadi okey. kita akan ambil, Irfan, huruf hadapan bagi setiap formula tersebut dan kita akan susun pada simbol tambah tadi mengikut arah jam. Okey. Baiklah. So sekarang cikgu ada sediakan huruf pertama untuk ulam, timun, sambal, belacan. Okey, boleh tak Irfan susun mengikut arah jam? Boleh cikgu. Okey, pertama sekali adik-adik semua kita akan ambil huruf U. Okey, untuk ulam. Ulam. Okey. Okey. So sebab kita kena jaga SOP. Baik. Okey. Ulam dekat sini. Ulam. Okey. Formula kedua tadi timun. Okey, huruf T. Okey. Okey. Baik. Susun. Okey, yang ketiga sambal. Huruf S. Sambal adalah untuk selatan cikgu kan? Ya, betul. Okey. Dan yang keempat adalah huruf B, belacan B. tadi. Baik cikgu. Okey. Alright. Okey, kita dah dapat ulam, timun, sambal, belacan untuk arah mata angin utama. Tapi cikgu, saya rasa kan apa kata kita bagi adik kita rehat dulu. Lepas ni kita akan belajar lagi kembali selepas ini. Okey. Kembali bersama saya Irfan dan juga Cikgu Syahidah dalam Mahir di Didik TV KPM. Dan untuk hari ini kita sedang mempelajari subjek kemahiran geografi. Dan tadi sebelum kita berehat, kita dah pun belajar mengenai arah mata angin yang utama. Dan seterusnya kita akan belajar apa Cikgu? Okey, seterusnya kita akan belajar pula 4 arah mata angin perantaraan. Jadi totalnya ada 8 lah Cikgu ya? Ya, 8. Okey, teruskan Cikgu. Okey, kalau tadi kita buatkan simbol tambah, sekarang kita buatkan simbol silang untuk ingat arah mata angin perantaraan. Kita nak letak silang tu kat mana Cikgu? Okey, di tengah-tengah arah mata angin kita. Contohnya macam yang telah Cikgu lukiskan ini. Baik, okey. Jadi, kemudian kita bahagikan arah mata angin ini kepada bahagian kanan dan bahagian kiri. Okey, kalau kita tengok di bahagian kanan, arah mata angin ini adalah timur. Betul. Jadi, arah mata angin perantaraan juga akan bermula dengan huruf T. Huruf T, timun juga ya. Timur ataupun T. Okey. Kemudian di sebelah kiri kita adalah arah barat. Jadi arah mata angin perantaraan juga akan bermula dengan huruf B. B. Okey, ingat tu adik-adik, ini formula tau untuk kita mudah hafal ingat. Kemudian kita bahagikan pula kepada bahagian atas dan bawah. Okey, bahagian atas akan bermula dengan perkataan laut. Okey, laut. Sama jugalah untuk timur dan barat. Ya, bahagian atas akan bermula dengan perkataan laut di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kemudian kita lengkapkan arah mata angin tersebut. Okey, TL untuk timur laut, T
untuk tenggara. So, kita Tenggara. letakkan G untuk bezakan dengan huruf T tadi. Baik. Okey, B untuk barat daya. Barat daya. Okey, kita letakkan D. Dan BL untuk barat laut. Okey. Mudah cara cikgu ajar kita tadi. Yang atas semestinya akan diikuti dengan laut. Dan bawah pula kita ada tenggara dan juga barat daya. Okey. Betul. Seterusnya kita dah tahu kan mengenai 8 arah mata angin ni. Okey. Apa yang kita nak buat seterusnya? Cikgu? Okey, seterusnya kita nak tentukan pula arah mata angin tersebut menggunakan matahari. Menggunakan matahari. Macam Ya. mana tu cikgu? Kalau tak ada matahari macam mana? Kalau tak ada matahari, okey, kita tentukan melalui matahari dulu. Okey, teruskan, cikgu. Kalau tak ada, nanti kita akan bincangkan balik. Baik. Okey, yang pertama kita akan tentukan arah mata angin menggunakan matahari. Macam mana caranya? Kita kena tahu dulu perkara yang paling penting, matahari terbit di sebelah timur Okey. dan terbenam di sebelah barat. Jadi kita kena berdiri menghadap arah matahari terbit. Okey. Jadi di hadapan kita adalah arah Timur. Timur. Betul. Dan di belakang kita Barat. barat. Kemudian depakan tangan. Depakan tangan. Okey, kemudian depakan tangan. Di sebelah tangan kiri kita adalah arah Timur. Cikgu. depan dah timur. Okey. Okey. Belakang. Di sebelah kiri kita adalah arah utara. Utara. Dan di sebelah kanan kita Selatan. adalah arah selatan. Betul, cikgu. Confuse sikit saya. Okey. Baik. Okey, cikgu bagi contoh situasi lah. Silakan. Okey, seandainya cikgu adalah matahari. Baik, cikgu adalah matahari. Okey. Maknanya cikgu ada Sekarang timur Irfan saya. akan menghadap. Okey, belakang Irfan arah apa? Barat. Okey, betul. Okey, tadi Irfan ada tanya cikgu, Betul. bagaimana cara nak tentukan arah sekiranya kita tak ada matahari. Kan kadang-kadang kalau waktu hujan kita tak nampak matahari, betul tak? Betul. Maknanya awan dah menggelapkan kita. Jadi apa yang kita nak lakukan? Macam mana kita nak tentukan arah kita kalau tiada matahari? Okey, so mudah saja. Kita perlukan satu peralatan yang dikenali sebagai kompas. Cikgu rasa pelajar-pelajar semua yang kat rumah tahu kan apa itu kompas? Tahu, cikgu. Okey, cikgu ada bawa 2 set kompas. Okey, Baik. Irfan ambil satu. Terima kasih, cikgu. Okey, so cikgu ambil satu. Ni kompas saya. Okey, ni kompas. Kompas ni Okey. terdiri, kalau Irfan nak tahu, kompas ni terdiri daripada perumah. Perumah Okey, ni di yang mana? Yang belakang, cikgu? Belakang ni Okey, perumah, perumah. rumah dia. Okey, depan pemuka Pemuka. dan jarum kompas. Jarum kompas. Okey, Okey. 3 komponen utama ya. Ya. Baik. Okey, kalau Irfan perasan, bila kita letakkan kompas ni, dia akan sentiasa menghadap ke arah yang sama. Betul lah, cikgu. Dia akan pergi ke arah utara. Kalau pusing pun, dia akan menghadapkan ke arah yang sama. Kenapa macam tu, cikgu? Okey, sebabnya di kutub utara kita ada tarikan magnet bumi. Okey, sebab itulah dia sentiasa ke arah utara. Ya. Baik, cikgu. Okey, so jadi ingat, bila kompas, dia akan menghadap ke arah utara. Okey. Dan untuk kita gunakan kompas juga untuk kita mencari arah solat, cikgu. Arah Kaabah. Boleh gunakan kompas juga ke? Boleh. Okey, arah solat kita adalah pada 292 darjah. Okey, so senanglah kalau guna kompas kat mana-mana pun boleh mendirikan solat juga. Tiada masalah. Betul. Okey, so sekarang dah kenal kompas. Kenal? Okey, sekarang kita akan belajar bagaimana cara nak gunakan kompas ni. Silakan, cikgu. Okey. Yang pertama, kita kena tentukan objek yang ingin kita cari arahnya. Okey. Boleh Irfan tentukan apa objek yang Irfan nak cari? Irfan nak cari kamera depan Irfan ni. Okey, so Irfan dah tentukan objek. Okey. Kemudian, Irfan ambil kompas ini, Baik. letakkan di tempat yang rata. Tempat yang tangan saya boleh ke tak boleh? Tangan tak boleh sebab boleh. dia tak rata. Jadi Okey, kita so letak letakkan. contohnya kan. Letak dekat sini. Okey, Irfan letak situ. Okey. Baik. Dah letak dah? Okey, kemudian pastikan kompas kita ni berjauhan dengan alat besi. Sebab apa, cikgu? Kalau ada besi kenapa? Okey, sebab nanti dia akan mengganggu jarum jam kompas tersebut. Nanti kita pun jarak tu arah tu tak accurate lah, tidak tepat. Sebab tadi kan cikgu ada cakap jarum ni dipengaruhi oleh tarikan magnet Bumi. bumi. Okey.
Saya dah letak kat sini maknanya. Kemudian, kita orientasikan kompas ataupun pusingkan kompas tersebut perlahan-lahan untuk memastikan jarum kompas itu menunjukkan ke arah utara. Okey, saya pusing perlahan-lahan ya. Sekarang dah masuk ke dalam utara. Okey. Yes, dapat. Sekarang barulah kita boleh tentukan di mana kedudukan arah kita mengikut kompas. Dan kalau ikutkan arah utara menunjukkan kamera. Betul lah, cikgu? Betul lah. Itulah arah yang kita nak cari tadi. Okey, so arah kamera adalah arah utara. Arah belakang kita? Utara. Selatan lah belakang. Ya, betul. Okey, so kita dah belajar mengenai arah. Okey, sekarang kita nak sentuh pula tajuk bearing sudutan. Bearing sudutan. Apa itu, cikgu? Saya jarang dengar ni. So, untuk bearing sudutan, dia adalah untuk mengukur kedudukan arah. Okey, untuk mengukur arah. Okey. Dari satu titik rujukan. Untuk pengetahuan Irfan, untuk satu sudutan yang lengkap. Daripada utara ke utara balik, nilainya adalah 360 darjah. Ya, betul. Okey. Sekarang cikgu nak Irfan tentukan sekiranya sudutan itu dari utara ke selatan saja. Itu separuh sudutan. Berapa nilainya? Kalau penuh 360 darjah. Kalau separuh kita bahagi dua, 180 darjah. Betul. Baguslah Irfan ni. Mudah nak ajar. Okey. Kemudian boleh tak Irfan tentukan sudut bagi utara ke timur? Okey. Kalau utara ke utara 360. Kalau utara ke selatan 180. Kalau utara ke timur 90 darjah. Betul tak, cikgu? Betul. Okey, so itu adalah arah sudutan. Okey, itulah apa yang kita akan belajar seterusnya, cikgu ya. Ya, bearing sudutan. Okey, boleh tak cikgu nak ambil ni? Silakan, cikgu. Okey. Bagaimana cara kita nak mengukur bearing sudutan ni? Alat yang paling penting adalah jangka sudut. Besarnya jangka sudut. Ya, saya belajar tu kecil je. Yang kecil tu Irfan guna. Yang besar ni supaya semua orang boleh nampak dengan jelas. Baik, cikgu. Silakan. Okey. So, jadi kalau kita nak mengukur bearing sudutan ini, perkara yang paling penting kita kena tahu sudutnya, sekiranya sudut tersebut kurang daripada 180 darjah, kita letakkan jangka sudut kita di sebelah kanan. Okey, saya faham. So kita akan letak sebegini. Baik. Nampak tak adik-adik, kita letak sebelah kanan. Okey. Tetapi sekiranya jangka sudut kita melebihi daripada 180 darjah, kita akan letakkan jangka sudut kita di sebelah kiri. So caranya adalah kita pusingkan jangka sudut kita. Baik. Kena pusingkan, cikgu ya. Kalau tak salah kan? Ya. Sebab kita nak pastikan nilai kosong pada jangka sudut berada di bahagian selatan. Selatan. Kalau kurang daripada 180, kita akan pastikan kosong berada di utara. Di utara. Nampak tak perbezaan dia, adik-adik? Very senang untuk kita faham kan? Sebab kita kena pastikan kedudukan jangka sudut kita adalah tepat. Baik. So pastikan juga kedudukan jangka sudut ni, titik tengah jangka sudut selari dengan titik yang akan kita ukur. Sebab dan selari kita, dengan garisan sebab utara kita dan tak selatan. Kita punya sudut itu lari dan tidak tepat. Betul. Okey, cikgu. Terima kasih kerana mengajar saya untuk masa sekarang. Kita berehat dulu dan kita akan kembali selepas ini.
Masih bersama saya Irfan dalam rancangan Mahir di Didik TV dan kita masih juga bersama dengan Cikgu Syahidah di sini. Okey, tadi Cikgu dah ajar kita sedikit sebanyak mengenai cara untuk mengira bearing sudutan. Dan sekarang apa pula yang kita akan lakukan, Cikgu? Okey, sekarang kita akan aplikasikan apa yang kita belajar tadi. Kita akan mengukur bearing sudutan. Okey. So, kita tengok contoh soalan dulu. Baik. Okey, soalannya adalah tentukan bearing sudutan B dari A. B dari A. B dari A. Ini adalah contoh soalannya. Okey, perkara pertama yang kita kena buat adalah kita tentukan dulu dua titik yang akan diukur, iaitu B dan A. Kemudian kita buatkan satu garisan lurus yang menyambungkan titik tersebut. Silakan, Cikgu. So, Cikgu garis dulu ya. Baik. Adik-adik juga boleh buat dekat rumah ya. Keluarkan satu kertas putih dan lakukan apa yang Cikgu buat sekarang. Kita cari titik A ke B. So, kita akan sambung garisan titik tersebut. Okey, pastikan kita sambung panjang melebihi daripada titik tersebut untuk memudahkan kita mendapat bacaan nanti. Baik, Cikgu. Okey. Langkah kedua, kita mesti membina arah mata angin pada titik rujukan. Titik rujukan kita yang mana satu? A ke B? Okey, A ke B. Kita nak tentukan titik rujukan. Kita tengok balik contoh soalan tadi. Okey, sekiranya ada perkataan dari. Ingat ya. Perkataan dari itu adalah kata kunci untuk titik rujukan kita. Jadi kita gariskan perkataan dari tadi. Okey. Baik. So, titik rujukan berada selepas perkataan dari. Selepas perkataan dari. Selepas perkataan dari, iaitu pada A. Okey. Jadi sekarang kita perlu membina arah mata angin pada titik rujukan A. Okey, Cikgu bina dulu arah mata angin. Kalau perkataan yang ada sebelum titik itu adalah dari, kita pakai yang selanjutnya lah. Macam tu rupanya. Ini adalah teknik untuk menjawab soalan ya adik-adik. Jangan lupa dan jangan leka. Nampak je perkataan dari, kita guna titik rujukan huruf yang selepas perkataan dari itu. Baiklah. Ya, kemudian kita lengkapkanlah arah mata angin kita utara. Apa tadi? Utara, timur, selatan, dan juga barat. Kemudian kita tentukan sudut yang akan diukur. Okey, tadi kita cakap sudut tu bermula daripada utara mengikut arah jam. Jadi kita akan ukur sudut dari utara ke garisan yang menyambung antara A dan B. So kita akan ukur sudutan tersebut. Okey, kalau Irfan tengok sudut ni, Irfan rasa berapa anggaran sudutan tu? Kurang daripada 180 darjah ataupun lebih daripada 180 darjah? Kalau kita tengok gambar rajah yang cikgu lukis ni, saya rasa kurang daripada 180 darjah, cikgu. Okey. Tadi cikgu ada terangkan macam mana kita nak letakkan jangka sudut kita. Betul, cikgu. So, macam mana? Di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Untuk titik yang kurang daripada 180 darjah, kita letak di sebelah kanan, cikgu. Okey, so betul. Kita akan letak jangka sudut kita di sebelah kanan. Okey. Pastikan juga, titik tengah jangka sudut selari dengan titik rujukan. Baiklah. Dan pastikan juga garisan jangka sudut selari dengan garisan utara dan garisan selatan. Okey, cikgu. Bila kita dah samakan kan, bila kita dah make sure yang titik semua sama dan tepat, apa langkah yang seterusnya? Okey, langkah seterusnya barulah kita tentukan sudut tersebut, iaitu dari utara ke arah yang menyambung antara garisan A dan titik B. So, sekarang kita dapat bacaannya iaitu 62 darjah. 67 darjah. 67 darjah. Silap baca kat sini. Okey, 67 darjah. So itu adalah untuk contoh bagi titik yang kurang daripada 180 darjah. Dan seterusnya, cikgu? Okey.
kalau sudut tu melebihi daripada 180 darjah. Okey, contoh kita tengok soalannya. Soalan pula. Soalan. Okey. Apakah bearing sudutan B ke A? Alamak, tadi guna keyword dia adalah dari. Sekarang ke pula macam mana? Okey, sekarang ke. Okey. B ke C. Tadi kalau dari, kita akan bina arah mata angin pada titik sebelum. Okey. Selepas. Betul. Jadi sekarang kita akan bina arah mata angin di titik sebelum. Okey, kalau dari kita guna yang selepas. Dan untuk ke kita guna yang sebelum. Betul. Baik. Kalau dari selepas ke sebelum. Ingat tu adik-adik semua. Okey. So langkah dia adalah sama. Kita buat satu garisan yang menyambungkan antara C dan B. Okey, macam biasa kita buat satu garis lurus yang menyambungkan dua titik tersebutlah, B dan C. Garis dulu ya. Adik-adik juga boleh buat kat rumah tau. Jangan ingat kita orang je kat sini. Cikgu pun, adik-adik pun boleh buat dengan ibu bapa dekat rumah juga. Okey, silakan cikgu. Kita dah bina satu garisan lurus. Kemudian kita perlu bina arah mata angin. Arah mata angin. Macam biasalah kan, itu step yang kedua. Silakan cikgu. Langkah arah mata angin tadi pada titik B. Sebelum. Sebab kata kuncinya adalah ke. Okey. Macam biasa kita buat simbol tambah cikgu ya? Untuk dapatkan arah mata angin tu dulu. Baru kita tahu arah yang mana satu. Okey, jadi sekarang utara, timur, selatan, barat. Okey. Sekarang kita akan ukur sudut. Kita tentukan sudut yang akan diukur iaitu dari utara ke garisan yang menyambung antara B dan C. Alamak, macam lain pula. Tadi tak ada pun macam tu. Sekarang berapa pula ni? Dah hampir satu bulatan penuh kan? Betul. Okey. Maknanya sudut sekarang kurang daripada 180 darjah ataupun lebih daripada 180 darjah. Lebih ni cikgu dah nak sampai 360 dah. Jadi untuk sudut yang lebih daripada 180 darjah, kita tahu sudut dari utara dan selatan tadi berapa nilainya? 180 darjah. 180 darjah. Jadi kita tak perlu kira lagi sudut di sebelah kanan kita. Okey, faham. Kita cuma perlu kira sudut yang bermula dari selatan ke garisan yang menyambung antara B dan C. Okey. Kemudian kita ambil jangka sudut kita. Kita letakkan di sebelah kiri. Kita pusingkan jangka sudut. Pusingkan. Pastikan nilai kosong berada di bahagian selatan ataupun bahagian bawah. Pastikan nilai kosong ataupun berada di bahagian bawah ataupun selatan. Cikgu. Pastikan juga titik tengah berada pada titik rujukan. Sekarang cikgu letak. Kita tak nak kita punya bacaan itu tidak tepat dan sebagainya. Kita pastikan dulu, okey? Jadi, boleh tak Irfan tengok? Nilai bacaan di luar garisan. Sebab kita akan baca bacaan di luar garisan. Berapa nilai bearing dari selatan ke garisan yang menyambung antara B dan C. Kalau Irfan tengok sekarang ni, Irfan rasa 101. Betul ke cikgu? Betul. Nilainya adalah 101. B selatan ke garisan BC bersamaan dengan 101 darjah. Tapi belum habis lagi kan cikgu? Belum habis sebab lagi. Apa tu? Sebab apa? Sebab tadi cikgu ada cakap garisan utara ke selatan adalah 180 darjah. Jadi nilai tersebut perlu ditambah dengan nilai yang kita ukur tadi. Faham. Jadi kita tambah 180 darjah tambah dengan 101 darjah. Jadi kita akan dapat nilainya iaitu 280 satu darjah. Mesti ada simbol tersebut. Kalau tak ada salah cikgu ya. Kalau tak ada salah. Itu untuk tajuk bearing sudutan. Okey cikgu, terima kasih untuk pelajaran kita sekarang ni. Dan seterusnya apa kita nak buat pula cikgu? Baiklah, sekarang kita akan sentuh
tajuk kedudukan. Apa tu? Okey, tadi cikgu ada cakap untuk tajuk kedudukan ni kita ada dua perkara, iaitu kedudukan relatif dan kedudukan latitude dan longitude. Latitude dan longitude. Silakan cikgu. Okey. Untuk bearing tadi kita ada titik rujukan. Betul. Okey. Begitu juga dengan kedudukan relatif. Relatif ni macam adik-beradik ke relatif bukan? Tadi kan kita kan belajar tajuk arah. Oh ya, okey, mesti berkait dengan kedudukan. Kedudukan adik-adik ingat tu tau. Okey. So jadi untuk kedudukan relatif dia ditentukan oleh titik rujukan. Titik rujukan ingat tu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, kita tentukan kedudukan tersebut dengan melihat arah hadapan. Arah hadapan. Belakang. Kiri. Dan kanan. Okey. Contohnya, kamera. Tengok kamera. Okey, kamera berada di arah mana dari Irfan? Kamera berada di hadapan Irfan. Okey, kamera berada di hadapan Irfan. Okey, boleh tak kita tengok contoh yang seterusnya? Okey, cikgu, silakan. Okey. Silakan cikgu. Tak pun kita pakai ni dulu. Okey, dah ada. Okey, silakan cikgu. Jadi kita tengok dulu. Okey, sekiranya contoh cikgu bagi sekiranya. Okey, SMK Perempuan Seri Aman. Okey, ini sekolah saya. Okey, SMK Perempuan Seri Aman dijadikan sebagai titik rujukan. Baik. So, jadi kita akan tengok apa yang berada di hadapan SMK Perempuan Seri Aman, di belakang, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi tengok sekiranya SMK Perempuan Seri Aman titik rujukannya, apa yang berada di depan? TNB, Tenaga Nasional Berhad. TNB, apa yang berada di belakang? Little Khalif Kindergarten Section 14 lah kot. Ya, betul. Apa yang berada di sebelah kiri? Saya nampak ada tasik aman kat situ. Betul, ada tasik aman. So itu adalah cara untuk menentukan kedudukan relatif. Okey, cikgu, terima kasih. Kita pun dah tahu sedikit mengenai kedudukan relatif dan saya rasa kita bagi rehat dulu lah, cikgu, ya. Kita akan kembali selepas ini. Kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita dah pun belajar mengenai arah dan kedudukan relatif. Cikgu Syahidah, apa pula yang kita nak belajar ni sebenarnya? Okey, sekarang kita akan sentuh pula bagaimana cara untuk menentukan kedudukan menggunakan latitude dan longitude. Latitude dan longitude. Apakah itu, cikgu? Saya pun kurang faham sebenarnya. Okey, baiklah. Untuk latitude, kita bahagikan kepada 3 perkara sahaja. Yang pertama, garisan latitude ini adalah garisan yang melintang. Melintang, maknanya macam ni lah. Melintang. Okey, cikgu. Kalau kita tengok pada globe ni, mana garisan melintang? Garisan melintang yang macam ni lah, cikgu. Ya, betul. Ini adalah garisan melintang. Okey. Garisan melintang ini dikenali sebagai garisan khatulistiwa. Khatulistiwa. Sudutnya adalah 0 darjah. Tengah-tengah lah kan maknanya. Okey. Garisan ini dia akan membahagikan hemisfera utara
dengan hemisfera selatan. Faham. Okey, maknanya hemisfera utara di bahagian atas. Betul. Dan hemisfera selatan di bahagian bawah. Okey. Okey. Selain Ciri yang dari kedua, ciri yang ciri ketiga. yang kedua dan ciri yang ketiga, Okey, ketiga. kita ada 5 garisan utama. Lima Kita garisan ada 5 utama. garisan utama. Yang pertama, Artik. Artik. Yang kedua, sartan. Sartan. Yang ketiga, katulistiwa. Yang tadi itu katulistiwa. Ya. Yang keempat, jadi. Jadi, Dan yang kelima, Aha. Antartik. okey cikgu, tadi kan kita ada belajar tentang arah mata angin, dah ada akronim dia. Ulam, timun sama belacan. Untuk garisan latitude ni, ada tak dia punya akronim dia? Okey, boleh juga kita nak buat. Apa Okey, itu, cikgu ada cikgu? satu formula iaitu anak saya ke jadi artis. Anak saya ke jadi artis. Okey. A untuk artik, Artik. saya S Sartan. untuk sartan, Ke. untuk Katulistiwa. jadi Untuk jadilah. untuk jadi. Garisan jadi. Okey, dan artis Garisan Antartik. Iya, baiklah. Kita dah tahu mengenai 5 garisan latitude dan seterusnya, cikgu. Okey, sekarang kita akan sentuh pula mengenai garisan longitude. Longitude macam mana pula, Okey, kalau cikgu? tadi garisan latitude adalah garisan yang melintang. Melintang, betul? Sekarang garisan longitude adalah garisan yang menegak. Menegak macam ni, cikgu, ya? Ya, Okey. maknanya kalau dari globe ni dari mana ke mana? Dari utara ke selatan? Ya, dari utara ke selatan. Nasib baik, betul. Okey, dari utara Ke selatan. selatan. Okey, kita ada 2 garisan utama untuk longitude. Yang pertama adalah garisan meridian pangkal. Garisan meridian pangkal ataupun GMP ke? GMP. GMP. Ataupun kita kenali dia sebagai Greenwich. Greenwich. Okey. Okey, garisan itu dia memisahkan antara timur Timur, dengan barat. timur dan juga barat. Dia Okey. memisahkan antara timur dengan barat. Faham. Tadi kalau katulistiwa memisahkan utara dan selatan. Ya. Kalau GMP ni memisahkan timur dan juga barat. Okey, faham cikgu. Ya. Nilai untuk GMP itu adalah 0 darjah. 0 darjah. Ya. Sama macam katulistiwa lah. Ya. Baik. Baik. Kita pergi pula kepada satu lagi garisan longitude iaitu garisan tarikh antarabangsa G, GTA. T, GTA. Okey, garisan tarikh antarabangsa. Bila sebut mengenai tarikh, Okey. fungsi garisan ini adalah dia membahagikan masa antara Membahagikan timur masa. dengan barat. Membezakan masa Baik. antara timur dengan Barat. barat. Okey, sekiranya kita berada di sebelah timur, Okey, contohnya kita ada dekat Malaysia sekarang ni, timur. waktunya adalah lebih awal dibandingkan Okey. dengan barat. Maknanya kalau kita dekat Malaysia sekarang ni adalah hari Khamis, maknanya kalau dekat United Kingdom hari Rabu, betul tak cikgu? Mungkin sebelum tu, ya, hari Rabu. Mungkin, faham. Okey, sebab dia akan awal satu hari. Awal satu hari. Baiklah, cikgu. Okey, so dapat? Dapat, cikgu. Okey, Terima itu kasih. adalah garisan longitude. Longitude. Okey, kita dah pun belajar mengenai garisan latitude dan longitude. Seterusnya, kita nak buat apa, cikgu? Sekarang kita nak tentukan titik rujukan menggunakan latitude dan longitude. Sudah sampai masa untuk kita uji adik-adik punya kefahaman. Faham ke tidak? Okey, Jadi silakan. kat sini Irfan, kita ada contoh soalan. Baik. Okey. Kita akan menentukan titik rujukan menggunakan garisan latitude dan longitude. Alright. Okey, contohnya. Okey. Saya pegang, cikgu tulis ya. Okey. Garisan yang kita nak tentukan sekarang adalah titik K. Okey. Alright. Titik K. Baik, cikgu. Jadi perkara pertama yang kita kena tentukan adalah garisan latitude dahulu. Betul. Kita kena tentukan garisan latitude dahulu. Jadi garisan latitude untuk A adalah kita garis dulu. Okey.
darjah darjah utara. utara. Bila kita dah dapat garisan latitude, barulah kita tentukan garisan longitude. Yang mana garisan satu tu, cikgu? longitude tadi, garisan yang macam mana? Menegak, cikgu? Menegak. Jadi, ini adalah garisan yang menegak. Okey. Nilainya adalah 30 darjah barat. Okey. Kemudian kita bacalah titik persilangan tersebut, iaitu 65 darjah utara. Betul. Dan 30 darjah barat. So inilah bacaan latitude dan juga longitude untuk K. Ya, kata kuncinya adalah kita tentukan dahulu kedudukan untuk garisan latitude. Kemudian barulah tentukan garisan longitude. Itu adalah tipsnya, adik-adik. Jangan kita pergi longitude dulu, salah cikgu kan? Betul. Kita kena pastikan kita guna latitude dahulu, barulah kita pergi kepada ukuran longitude. Silakan cikgu. Ada tak contoh lain? Okey, kita tentukan titik yang lain pula. Okey, kita tengok titik M. Titik M, baik. Okey, sekarang boleh tak cikgu nak tengok Irfan sama ada faham ke tak faham mengenai cara nak menentukan titik ni menggunakan titik rujukan. Okey, baik. Saya cuba ya cikgu. Kalau salah, saya minta tolong ajar ya. Okey, kalau untuk kita tentukan garisan latitude untuk M, kita buat garisan dulu, betul tak cikgu? Ya. Okey, kita buat garisan dulu. Okey, nilai latitude-nya adalah 50 darjah selatan. Ya, betul. Bila kita dah dapat dia punya bacaan latitude, kita pula kena cari bacaan longitude dia. Kita cari M kan? So M adalah, kita narik atas, 30 darjah timur. Betul tak cikgu? Betul. Alamak, nasib baik. Betul kali ini. So, bacaan penuhnya adalah? Bacaan penuhnya adalah 50 darjah selatan dan 30 darjah timur untuk bacaan titik M. Okey. Sekarang kalau kita tak gariskan, boleh tak kita tentukan titik L? Titik L boleh juga cikgu. Kalau titik L 40 darjah utara dan 25 darjah timur. Okey cikgu. Itulah apa yang kita belajar serba sedikit mengenai subjek kemahiran geografi kita pada hari ini. Okey cikgu, tak apa, saya ambil dulu. Terima kasih kerana bersama saya pada hari ini. Adik-adik di rumah pun dapat belajar tentang kemahiran geografi mengenai arah dan kedudukan. Cikgu, sebelum kita meninggalkan studio kita pada hari ini, apa kata kita amalkan sedikit penjarakan sosial dan juga amalkan SOP lah. Cikgu, pakai mask cikgu dulu. Sanitize dulu cikgu, sanitize dulu. Silakan. Okey, bila dah sanitize, sebab kita dah pegang macam-macam barang kan, barulah kita rasa selamat sedikit. Dan bila kita dah sanitize, apa kata kita pakai pelitup muka kita. Silakan cikgu. Kita pakai pelitup muka dulu. Cikgu, saya bersyukur kerana bersama cikgu pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana mengajar kami subjek geografi. Cikgu okey, saya dah okey. Jaga jarak sosial sebanyak 1 meter. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada penonton di rumah. Kita akan kembali pada esok hari pada pukul 2 hingga 3 di Mahir Didik TV KPM. Dengan itu, selamat tinggal dan bye-bye. Bye.